Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak Tiga Ali? Ustazah harap anak-anak Tiga Ali sentiasa berada dalam keadaan yang baik, sihat dan ceria selalu insya-Allah. Jadi, seperti biasa, setiap hari Isnin pukul 9.30 pagi, anak-anak Tiga Ali akan bersama-sama dengan Ustazah Madihah untuk kita belajar subjek matematik. Okey, untuk hari ini kita masih lagi akan belajar matematik tahun 2, buku teks jilid 2. Jadi sesiapa yang ada buku boleh pergi ambil sekarang dan buka tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, untuk hari ini kita masih dalam tajuk yang sama, iaitu pecahan dan perpuluhan. Okey, sebelum ni kita dah kenal pecahan itu apa, betul tak? Kita dah tahu macam mana bentuk pecahan, macam mana kita nak buat pecahan, kan? Okey, dan minggu lepas pula kita dah belajar perpuluhan. Kita dah kenal dah perpuluhan. Kita dah tahu dah macam mana pecahan nak tukar kepada perpuluhan, betul tak? Okey, jadi insya-Allah untuk hari ini kita akan belajar 2 tajuk, iaitu yang pertama banding perpuluhan dan yang kedua banding pecahan dan perpuluhan. Sebab apa Ustazah ajar 2 tajuk hari ni? Sebab 2 tajuk ni tajuk yang sikit. Dan insya-Allah habisnya kelas kita hari ni, maka habislah topik pecahan dan perpuluhan, dan insya-Allah untuk hari Rabu nanti kita akan masuk terus matematik tahun 3 insya-Allah. Jadi untuk matematik tahun 3, Ustazah minta anak-anak Tiga Ali sediakan satu buku tulis kotak bersaiz sederhana. Bukan yang besar lagi sebab anak-anak dah tahun 3. Bukan yang kecil sangat. Yang kecil tu untuk abang-abang dan kakak-kakak tahap 2. Yang saiz sederhana. Okey? InsyaAllah hari Rabu nanti kita akan guna buku tulis. Okey. Jadi, kita akan mula dengan tajuk yang pertama, iaitu banding perpuluhan. Okey, banding perpuluhan. Okey, yang pertama kita mesti tahu kedudukan perpuluhan tu. Okey. Dimulakan dengan sifar. Okey, anak-anak ini kena fokus ya, kena tengok betul-betul. Okey, dimulakan dengan sifar, kemudian sifar perpuluhan 1, kemudian sifar perpuluhan 2, kemudian sifar perpuluhan 3, kemudian sifar perpuluhan 4, seterusnya sifar perpuluhan 5, kemudian sifar perpuluhan 6, sifar perpuluhan 7, sifar perpuluhan 8, kemudian sifar perpuluhan 9 dan terakhir 1. Okey. Okey, kita baca kat situ, semakin ke kanan, nombor semakin besar. Okey, yang ini kena ingat. Okey, dimulakan dengan sifar, kemudian berakhir dengan 1. Semakin ke kanan. Tengok anak panah tu, nombor semakin besar. Bermakna jika Ustazah tanya, antara sifar perpuluhan 2 dengan sifar perpuluhan 5, yang manakah lebih besar? Jawapannya mestilah sifar perpuluhan 5. Sebab apa? Kalau kita tengok dekat gambar ni, semakin ke kanan, nombor semakin besar. Yang ni anak-anak kena ingat. Okey? Okey. Sebagai contoh, kalau anak-anak ada pembaris, boleh pergi ambil sekarang. Okey, cuba tengok dekat pembaris anak-anak. Mesti ada macam ni. Betul tak? Dia ada sifar, lepas tu dia ada garis-garis, tiba-tiba nombor 1. Lepas tu ada garis, tiba-tiba nombor 2. Kan? Betul tak? Okey, sebenarnya sifar yang di pembaris anak-anak itu adalah sifar ini. Yang ini. Dan 1 di pembaris anak-anak itu adalah yang ini. Dan garis-garis di tengah itu adalah okey, lepas sifar perpuluhan 1, ini sifar perpuluhan 2, ini sifar perpuluhan 3, sifar perpuluhan 4, sifar perpuluhan 5 dan seterusnya.
Tapi dekat pembaris tak tulislah sifar. Sebab apa? Tak tulislah perpuluhan. Sebab apa? Sebab jarak dia terlalu kecil. Okey. Jadi dia tulis sifar, garis-garis 1 pula. Garis-garis 2 dan seterusnya. Okey. Itulah perpuluhan. Okey. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, ini. Sifar perpuluhan 2 lebih kecil daripada sifar perpuluhan 5. Ni kita nak bandingkan perpuluhan. Sifar perpuluhan 2 lebih kecil daripada sifar perpuluhan 5. Betul ke tidak? Macam mana kita nak tahu betul? Kita kena ingat balik kedudukan perpuluhan yang Ustazah tunjuk tadi. Yang ini. Okey, sekarang kita cari dulu. Di manakah sifar perpuluhan 2? Dekat situ. Kemudian, kat mana pula sifar perpuluhan 5? Okey, ada dekat situ. Jadi, sifar perpuluhan 2 lebih kecil daripada sifar perpuluhan 5. Faham? Cara nak tengok gambar ni, kena faham. Okey? Okey, dan contoh yang seterusnya. Sifar perpuluhan 7 lebih kecil daripada sifar perpuluhan 9. Macam mana kita nak tahu? Macam tadi juga kita kena tengok kedudukan perpuluhan. Okey, yang pertama kita cari dulu di manakah sifar perpuluhan 7. Ada dekat mana? Ada dekat situ. Kemudian di manakah sifar perpuluhan 9? Ada dekat situ. Maka betul lah bahawa sifar perpuluhan 7 lebih kecil daripada sifar perpuluhan 9. Okey. Kita tengok lagi contoh yang seterusnya. Okey, yang ini pula sifar perpuluhan 8 lebih besar daripada sifar perpuluhan 4. Okey, kita tengok lagi kedudukan perpuluhan. Okey, di manakah sifar perpuluhan 8? Ada dekat situ. Kemudian kita cari pula di manakah sifar perpuluhan 4? Ada dekat situ. Maka sifar perpuluhan 8 adalah lebih besar daripada sifar perpuluhan 4. Okey, faham? Dan kita tengok contoh yang terakhir untuk tajuk ini. Okey, sifar perpuluhan 6 lebih besar daripada sifar perpuluhan 1. Okey, kita tengok kedudukan perpuluhan. Di manakah kedudukan sifar perpuluhan 6? Ada dekat situ. Kemudian, di manakah kedudukan sifar perpuluhan 1? Ada dekat situ. Kemudian, okey, sekarang kita bandingkan. Bermakna sifar perpuluhan 6 lebih besar daripada sifar perpuluhan 1. Okey, faham? Okey, itu sahaja. Itu sahaja untuk tajuk banding perpuluhan. Ustazah harap anak-anak 3 Ali dapat apa yang Ustazah ajarkan tadi. Kalau tak faham, boleh tanya melalui WhatsApp. Okey? Okey, sekarang kita nak masuk pula ke tajuk yang kedua untuk hari ini, iaitu banding pecahan dan perpuluhan. Okey, kalau tadi kita dah banding perpuluhan, betul tak? Sekarang ni kita nak gabungkan dua-dua. Kita nak bandingkan pecahan dan perpuluhan. Dia ada pecahan dan dia ada perpuluhan. Okey, lepas ni anak-anak akan tengok dan kena fokus lah. Okey, kena fokus barulah faham. Okey, kita tengok contoh yang pertama. 1/10. Okey, ini adalah pecahan, betul tak? 1/10 sama dengan sifar perpuluhan 1. Ini hanya tukar kepada pecahan. Ustazah nak suruh anak-anak 3 Ali ingat semula. Okey, seterusnya 3/10 sama dengan, apakah perpuluhannya? Sifar perpuluhan 3. Betul? Okey, dan contoh yang seterusnya, 7/10 sama dengan sifar perpuluhan 7. Okey, ini sekadar nak ingatkan balik anak-anak. Macam mana nak tukar pecahan kepada perpuluhan.
Okey, Ustazah harap anak-anak ingatlah. Kalau tak ingat, boleh tengok balik video Ustazah dekat YouTube. Okey? Okey, sekarang kita nak tengok contoh. Macam mana kita nak bandingkan pecahan dengan perpuluhan tadi. Okey, contoh yang pertama. 5/10 lebih besar daripada 0.2. Nampak tak? Kat sini 5/10 ni adalah pecahan. Dan 0.2 ini adalah perpuluhan. Okey. Jadi sekarang ni kita nak bandingkan. Apa ayat Ustazah kat situ? 5/10 lebih besar daripada 0.2. Okey, ini anak-anak kena ingat. Macam mana kita nak tahu betul atau tidak? Yang pertama sekali, kita kena tukar dulu pecahan kepada perpuluhan. Di manakah pecahan? Yang ini pecahan. Betul tak? Ini adalah pecahan. Okey, sekarang kita akan tukar pecahan kepada perpuluhan. Okey, 5/10. Perpuluhannya adalah 0.5. Okey, jadi sekarang ni kita tengok balik kedudukan perpuluhan yang kita buat tadi. Yang Ustazah tunjukkan tadi. Okey, sekarang ni kita cari dulu di manakah 0.5. Di situ. Kemudian di manakah pula kedudukan 0.2? Ada di situ. Bermakna 5/10 lebih besar daripada 0.2. Nampak tak? Nampak tak? Okey, kalau tak faham nanti boleh tanya. Okey? Tak apa, kita tengok lagi contoh yang seterusnya yang boleh membantu anak-anak 3A ni untuk lebih faham. Okey. Contoh yang seterusnya, 0.6 lebih besar daripada 3/10. Okey, ingat yang pertama sekali kita kena tukar pecahan kepada perpuluhan. Okey, sekarang ni kita akan tukarkan 3/10 kepada perpuluhan. Okey, dia akan jadi 0.3. Okey, dan kita akan tengok balik kedudukan perpuluhan. Okey, yang pertama kita akan cari dulu 0.6. Ada dekat mana? Ada dekat situ. Kemudian kita cari pula 0.3. Ada dekat mana? Ada dekat situ. Bermakna 0.6 lebih besar daripada 3/10. Sebab apa? Sebab kena ingat, semakin ke kanan, nombornya semakin besar. Okey, kita tengok lagi contoh yang seterusnya. 5/10 lebih kecil daripada 0.9. Macam mana tadi Ustazah kata? Yang pertama sekali kita kena buat apa? Kena tukar pecahan kepada perpuluhan. Okey, sekarang kita tukarkan pecahan 5/10 kepada perpuluhan. Akan jadi 0.5. Betul tak? Okey, sekarang ni kita tengok balik kedudukan perpuluhan. Di manakah 0.5? Ada dekat situ. Kemudian di manakah 0.9? Ada dekat situ. Bermakna 5/10 lebih kecil daripada 0.9. Faham? Okey, dan contoh yang terakhir untuk hari ini iaitu 0.1 lebih kecil daripada 3/10. Okey, ingat tak apa perkara yang pertama kita kena buat? Kita kena tukar pecahan kepada perpuluhan. Okey, sekarang ni kita tukar pecahan 3/10 kepada perpuluhan. Akan jadi 0.3. Okey, dan kita tengok balik kedudukan perpuluhan tadi. Di manakah kedudukan 0.1? Ada dekat situ. Kemudian di manakah kedudukan 0.3? Ada dekat situ. Jadi 0.1 lebih kecil daripada 3/10. Okey?
Okey, selesailah tajuk banding pecahan dan perpuluhan. Tadi mula-mula kita tadi belajar bandingkan perpuluhan. Ada perpuluhan, kita bandingkan dengan perpuluhan. Yang tajuk yang kedua ni pula kita banding pecahan dan perpuluhan. Ada pecahan, ada perpuluhan. Okey, faham? Okey, jadi Ustazah harap anak-anak 3 Ali dapat apa yang ilmu yang Ustazah sampaikan hari ini. Kalau masih tidak faham, masih tidak nampak macam mana nak buat, boleh tanya Ustazah melalui WhatsApp. Okey? Dan seperti biasa, di hujung pelajaran kita akan ada soalan untuk Ustazah nilai sama ada anak-anak 3 Ali ni faham atau tidak. Dan soalan ni perlu ditulis di atas kertas kosong. Kemudian seperti biasa kena add attachment, pilih tugasan, kemudian kena turn in. Okey? Kena turn in. Kalau tak turn in maksudnya Ustazah tak akan terima apa yang kamu hantar. Okey? Dan soalannya adalah yang manakah lebih besar? Okey, soalan nombor 1 tu. Jawab A atau B. Jawab A atau B. Yang manakah lebih besar? Okey, dan soalan nombor 2 pun sama, jawab A atau B. Yang manakah lebih besar? Okey? Okey. Soalan yang seterusnya, yang manakah lebih kecil? Soalan nombor 3, jawab A atau B. Dan nombor 4, jawab A atau B. Okey? Okey, itu sahaja soalannya. Ada 4 soalan sahaja. Okey, sikit sahaja kena jawab di dalam kertas kosong. Okey, sekian itu sahaja daripada Ustazah untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa hari Rabu nanti. Kita akan masuk matematik tahun 3. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.